Biarlah mama berdua. Kak Long nak jaga mama punya ni tak? Okay, Kak Long cakap lah kat situ. Mama kata mama yang cakap. Alah, itu pun tak nak belajar. Belum ada orang masuk, kita tunggu sekejap. Mak kawan Kak Long tak view Kak Long dah tunggu lama tu. Kak Long bercerita lah itu. Tak apa. Hari ni saya nak buat live. Okay, hari ni kita buat live. Okay, hari petang ni. Okay, kita nak buat nasi. Nak masak nasi minyak. Okay, nasi minyak requested by Kak Ngah. Okay. Okay, so hari ni kita masak ayam dulu. Sebab ayam masak dalam 5 minit je. Okay, lepas tu baru kita masak nasi. Okay, nampak tak Kak Long ataupun Kak Long nak pegang phone? Pegang mama Kak Fika kata kenapa tak dengar suara? Tak tahu. Tengoklah kat live mama. Sebab mic Kak Long kat bawah. Tak tahu. Okay, so kita masak kurma dulu Okay, so siapa yang dah masuk, okay, nanti tolong share. Okay, jap. Saya nak pin kejap. Okay, tolong share. Okay, kejap. Share dekat wall FB masing-masing. Okay, supaya tak hilang. Okay, tolong share. Sekejap dah typo pula. Okay, kejap. Siapa yang dah masuk? Okay, kita akan buat demo nasi minyak. Dengar tak suara? Sekejap Okay, so dah ada 5 bersama kita. Okay, sementara kita tunggu kawan-kawan. Okay, share dulu saya punya video. Okay, saya nak masak kurma dulu. Okay, hari ni kita nak masak lauk berbuka. Okay, so kita nak masak kurma ayam. Okay, ni ada ayam. Okay, so ni rempah kurma. Okay, ni masak kita namakan style masing-masing Okay, so saya tekan stir fry dulu untuk tumiskan. Okay, nak biar panaskan periuk, tekan stir fry. Okay, siapa yang ada pressure cooker, so hari ni saya nak tunjuk macam mana nak masak senang. Okay, nak masak senang. Ayam nanti kita guna 5 minit. Okay, masuk dengan kentang. Lepas tu kita masak nasi 8 minit. So senang sangat dengan pressure cooker. Okay, so siapa yang macam bulan ni kebetulan ada promo pressure cooker. So kebetulan nak masak. Lepas tu ni pun dah petang kan. So kita nak masak senang, masak pressure cooker je. Sebab 5 minit ayam, 8 minit nasi. Okay, sementara kita tunggu periuk panas Okay, masuk tadi saya tekan stir fry. Okay, fungsi tumis goreng. Okay, so bila stir fry, kita just masukkan minyak lah. Okay, masukkan minyak. Nak tunggu dia panas. Okay, nanti bila dia panas, dia akan tulis kat situ hot. Okay, so panaskan periuk. Okay, sementara tu kita bancuh dia punya paste kurma. Okay, ni adalah bawang. Bawang saya dah kisar, dah blend. Okay, saya akan masukkan kurma. Okay, serbuk ni rempah kurma. Okay, masukkan rempah kurma dalam 2 sudu besar. Sebab ayam dia sekor. Okay, kita bancuhkan jadi paste. Letak air sikit. Sementara kita tunggu periuk ni panas. Okay, paste jadikan paste. Okay, dah bancuh. Okay. So sementara tunggu panas, dan kat sini nanti ada saya campurkan cili merah, tak boleh nampak. Okay, cili merah, tomato dengan bawang potong. Okay, kat dalam ni nanti masa lepas kita masak ayam. Okay, ada ubi kentang. Okay, ada santan. Okay, so ayam sekor saya guna. Sementara tunggu minyak panas. Okay, itu tadi bahan-bahan ayam lah. Okay, nak buat kurma ayam. Okay,
Hari ni dia orang request nak makan nasi minyak, tak nak ayam masak merah. Okey, nak ayam kurma. Tak apalah, dia orang yang nak makan kan. So kita boleh buat live, okey. Okey, so bahan nasi pula. Okey, nasi saya guna beras basmati. Okey, saya nak tunjuk saya guna brand ni lah. Okey, nampak tak? Okey, saya guna beras basmati cap jasmine extra long parboil basmati. Maksudnya saya guna yang ni punya, yang apa tu? Extra long punya. Okey, untuk kita buat macam kita nak buat nasi Arab. Okey, nampak Nak buat nasi Arab boleh pakai beras ni. Okey. Okey, so sementara tunggu minyak panas, siapa yang dah masuk, okey, terima kasih. Okey, saya lambai-lambai sikit. Okey, lambai-lambai. Selamat berpuasa. Selamat menunggu waktu berbuka. Okey. Okey, siapa yang dah masuk minta tolong, minta tolong share dulu Okey, dekat bawah tu ada button share. Kita share dulu dekat Facebook kita. Okey, ataupun nak masuk kat grup ke, tak kisahlah supaya dia tak hilang. Okey, so, ni sementara saya nak tunggu minyak panas Okey. So kita sambung bahan-bahan bahan-bahan nasi tadi pakai beras basmati. Okey. Okey, so ni beras dia. Okey, saya dah rendam tadi dalam 15 ke 20 minit. Okey, lepas tu nak tumis nanti bawang. Okey, nampak bawang besar, bawang putih, serai, halia kat dalam ni dah potong, dah hiris. Okey, lepas tu tumis nanti saya letak minyak sapi dengan margarin, palantar. Okey. So ada pewarna kuning. Okey, pewarna kuning. Okey, lepas tu sunquid, nanti nak guna sunquid sikit, 1 sudu. Okey, lepas tu ada susu susu sejat. Okey, so kat sini siapa boleh nampak hot. Okey, boleh nampak tak? Kejap saya tengok. Okey, so kalau siapa boleh nampak kat situ, dia ada tulisan kat sini dah hot. Maksudnya dah panas. Kita boleh tumis. So kita tumis kita punya paste tadi ni. Paste kurma. Ni tak lama. Tak ada mesin. Okey, nak tunjukkan dekat dalam ni. Mungkin boleh kot. Okey, sekejap Cuma bateri tak ada. Okey. Okey. Nanti saya zoom kan. Okey, saya kacau dulu. Okay, saya zoomkan sebab bateri tak ada, saya tengah cas dekat situ. Sekejap. Saya ambil ni. Saya cas kat sini. Okey, so kita tumis. Sorry dia punya apa tu interruption. Okey. Sekejap saya pergi zoom dekat sikit. Okey, terima kasih siapa yang dah menonton. Share dekat apa tu? Share dekat Facebook masing-masing. Supaya kalau kawan-kawan kita yang mana tengok. Okey, saya boleh zoom kat sini. So boleh cas. Okey, so nampak jelas sikit lah. Okey. Siapa yang dah menonton tu, terima kasih. Share dulu. Okey. Share dekat wall supaya boleh kawan-kawan kita boleh nampak. Sebab kawan-kawan kita boleh masuk. Okey, suara tak jelas. Okey, sebab mungkin phone saya tadi jauh dekat tepi tu Okey, so ni kita dah tumis tadi. Okey, jauh sikit sebab nanti uap. Okey, ni tumis tadilah paste kurma. Okey, cara masak sama macam dapur biasa. Sama macam kita tumis, dia punya resepi pun boleh guna resepi mana-mana. Okey, tapi saya nak tunjukkan kalau ada periuk ni memang senang gila. Senang gila Okey, so masak pukul 6.30, pukul 7 pun boleh masak sebab kejap dia dah masak. Contoh macam ayam ni nanti. Ayam kita akan masak dalam 5 minit je. Okey. Dalam 5 minit dia dah empuk, kita masuk sekali dengan kentang. Okey, ni bahan-bahan dia lah. Okey, kentang. Lepas tu nanti lepas dah empuk tu saya akan campurkan bawang potong. Lepas tu ada tomato. Okey, cili hijau tak ada. Siapa suka cili hijau boleh tambah cili hijau lah. Okey, ada santan. Okey, ni ayam dalam seekor lah. Okey, sebab kita kat rumah ada 8 orang. Okey, PKP dekat rumah ada 8 orang. Okey. So nasi beras tu tadi pun saya guna 6 pot. Okey.
So bila dah minyak dah timbul dah minyak dah naik minyak, betul ke naik minyak? Pecah minyak. Okey. So kita boleh masukkan kita punya ayam lah. Okey, saya masuk ayam terus. Seko. Okey, siapa yang dah masuk tu say lah hi daripada mana, okey? Anda menonton daripada mana? PKP dekat mana, okey? So saya masukkan ayam. Di situ. Okey. So kejap nak kacau. Tak ada pula apa dia? Pembantu untuk pegang kamera. sebab tadi kita dirikan dia. So sekarang ni kita dah Cabut lah. Cabut. Sekejap tengok bateri kejap. Berapa? Tak, bukan cabut charger, cabut stand. Berapa bateri mama? 20. Okey, Tak tahu. boleh kot. Sekejap tengok bateri. Sebab tadi bateri tak ada. Kan. Cabut stand saya. Okey, sekejap. Jadi apalah tak live kat dalam. Okey, ada pembantu yang tolong pegang kamera. Okey, so saya kacau dulu. Okey, sekejap. That is my time. Memang tak sampai. Sekejap pegang kain dulu. So kita nak empukkan ayam ni dia dalam 5 minit je kita empukkan Senang kalau ada periuk ni nanti kan nak raya ke nak apa ke senang. Okey, pada siapa yang dah order dengan saya tu, okey, harap bersabar. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey, sebab sekarang time PKP dia punya delivery agak lambat lah sebab kita pun faham tak boleh staff tak boleh bekerja terlalu ramai. Okey, staff HQ kita satu shift boleh 7 orang je kerja. Lepas tu order banyak satu Malaysia. Okey, so harap anda yang dah order periuk, okey, memang kita tak sabar pun nak guna, tapi kita kena faham keadaan dia orang sebab dia berusaha untuk memenuhkan kita punya permintaan. Okey, kejap nak masukkan kentang sekali. Okey, dia orang berusaha memenuhkan permintaan kita, tapi kita pun harap bersabarlah sebab kita faham keadaan HQ macam mana dengan order banyak apa semua. Okey, so insya-Allah periuk anda akan sampai juga. Cuma agak lambat lah. Okey, harap sabar. Sebab ramai yang asyik WhatsApp saya. Periuk sampai mana dah? Periuk sampai mana dah? Jadi saya macam serba salah nak jawab. So anda harap sabar, insya-Allah mesti sampai, okey? Okey, sebab dah ada ramai juga yang dah sampai periuk dia. Ikutlah kalau kita order awal, periuk sampai awal lah. So kalau kita order lambat, so dia agak lambat lah. Okey, so boleh pusing kat depan. Nak tunjuk button. Mama pusing kalau periuk tu. Okey, nampak. Okey, so bila kita masukkan ayam dengan kentang, kita tekan function, kita offkan dulu. Okey, boleh nampak? Okey. So kita tekan cancel dia tak ada button off. Kita tekan cancel sebab kita nak tukar mode lain. Okey, untuk empukkan ayam kita akan pakai mode yang meat ni. Okey. So kita tutup. Sekejap saya letak air sikit. Okey, tutup periuk. Okey, so sebelum tu saya nak terangkan sikit. Ramai orang tanya tombol, okey, pada orang yang baru. Okey, tombol ni sebenarnya dia memang longgar je macam ni. Okey. So boleh cabut macam ni kalau kita nak basuh ke apa. Pastikan bila kita nak masuk tu kita tekan kuat-kuat. Macam tu. Sampai bila kita buat macam ni, so dia tak jatuh lah. Okey, tapi dia memang akan longgar sikit. Okey, function button ni kalau kita gunakan high pressure, maksudnya pressure guna function yang pressure, dia kena tombol dia. Okey, kalau anda nampak kat sini, tombol dia ada macam macam melekuk-lekuk lah. Ni bawah ni melekuk macam tu kan. So bila kita nak guna function pressure, dia mesti berada dekat lekuk yang bawah. Maksudnya tombol ni ke bawah lah. So kalau kita nak masak steam, dia mesti berdiri tegak kat sini. Contoh Okey, so macam tu bila kita guna pressure, halakan tombol ni ke arah pressure. Okey, so dia akan rendah lah macam tu. Tapi bila kita guna function steam tu macam kita guna function steam lah, button yang ni. Steam. Okey, ni steam dengan function cake. Okey, tombol kena naik. So dia kena ke arah steam. So bila kita naikkan ke arah steam, okey, nampak dia akan terjongkit sikit. Okey. So biarkan dia stay.
dia akan stay macam ni. Maksudnya dia tengah berdiri pada puncak yang tinggi tadi dah. Okey, steam, hanya fungsi steam dengan kek sahaja kita tegakkan, naikkan tombol. Kalau yang lain biar je dekat bawah pressure. Okey, so cara nak jaga, kadang-kadang ada orang tanya macam mana nak bersihkan ni. Okey, ni boleh bersihkan, buka. Okey, lambang MERS ni, MERS, okey, buka. Lepas tu kita boleh bersihkan, getah ni boleh buka. Getah boleh buka. Okey, kalau kita nak bersihkan apa, buka. Lepas tu kita just masukkan balik. Masukkan balik. Okey, lepas tu kita masukkan balik kat sini je. Okey, lepas tu bila kita basuh, perhatikan betul-betul pin, ada pin kecil dengan getah kecil ni jangan tercabut, jangan tertanggal. Nanti kita tak boleh masak pressure, tak boleh empuk Okey, so saya tutup. Okey, kalau nak tahu macam mana nak tutup dia, okey, kat sini ada tanda. Yang ni lock, yang ni unlock. So kat sini dia punya benchmark dia. Tempat tanda dekat sini lah lock dia. Okey, so kita letak yang unlock ni dekat sini. Okey, so bila dah rapat, kita pusingkan dekat situ, ke arah situ, lock lah. Pusingkan. So ni lock. Sekarang lock. Okey, so nak empukkan daging, kita guna function meat. Okey, meat saya buat 5 minit lah. Ayam ayam biasa 6 minit tak apalah sebab dia dah memory setting. Okey, so saya nak ajar setting sikit Okey, off dulu, cancel. So bila kita macam tadi stir fry, dia dah siap-siap memori tau dalam ni. So bila lepas tu kita guna stir fry, dia akan memori dalam ni. So kalau meat, sebelum ni saya guna 6 minit sebab ayam banyak. So dia dah memori kat dalam ni memang 6 lah. So saya tekan 6. So dia memang dah tekan 6. Tekan meat, dia memang automatic 6. 4 saat dia automatic on. Sekali lagi, ni tak ada kita punya periuk yang baru, dia tak ada button on. Okay, so kita tekan meat, dia dah siap memori, 4 saat automatic on. Okay, on. Okay, so kita tunggu dalam 6 minit lah. Okay. So dalam 6 minit nanti saya nak tengok ada komen tak. Okay, ada siapa-siapa nak tanya ke apa ke? Tak ada pertanyaan. Okay, anda boleh share dekat anda punya Facebook anda, okay, supaya kita sama-sama share dekat Facebook supaya kawan-kawan kita boleh tengok lah kita punya resepi ni, masak mudah dengan Noxa. Okay, so sambung lagi, ada nak tanya ke apa ke, boleh tanya. Okay, saya sambung tadi nak cerita tentang apa Okay, tak apa, saya cerita tentang function periuk ni. Okay, sementara kita nak tunggu. Okay, so ramai orang tanya. Okay, so ramai orang tanya dengan saya, kenapa kita tak nampak masa? Okay, so jawapan dia, sekejap saya alihkan ni. Okay, so kenapa kita tak nampak masa? Okay, sebab waktu ni bila kita tekan okay, tadi ada orang cakap suara tak jelas. So sekarang suara saya jelas tak? Boleh siapa-siapa type kat situ, suara sekarang jelas ke tak? Ataupun kalau tak nak type, bagi jempol. Jempol tu apa? Ibu jari. Okay, bagi tanda ibu jari. So maksudnya anda semua dengar suara saya. Okay, sebab tadi ada orang komen kat situ suara tak jelas. Okay, so sekarang saya nak terangkan siapa yang dah ada Noxa. Okay, okay, ada okay, ada tanda good dekat situ. So maksudnya anda dengar suara saya. Okay, so kenapa ada orang tanya kenapa tak ada nampak masa? Okay, so masa mula-mula kita set, okay, memang tak nampak masa. Sebab apa? Sebab dia tengah build up pressure. Dia tengah siap-siapkan pressure dekat dalam periuk lah. So bila build up pressure, kita tak boleh nampak timing tu. Okay, tak boleh nampak. Macam tadi 6 minit kan. So memang tak ada appear, dia akan appear on sahaja. Okay, so bila pressure dah mula memenuhi ruang dalam periuk, okay, dia akan mula counting down. So bila dah ada pressure dah penuh, dia akan counting down. Macam tadi 6. Okay, so kita akan nampak nombor 5. Lepas tu dia counting down 4, 3, 2, 1. Okay, dan bila dah habis, bila dah kosong-kosong, dia akan keep warm. So dia akan bunyi so bila dah habis berapa minit ni tadi, okay, dia akan counting down sampai kosong. Okay, so boleh dengar dia. Boleh dengar dia macam mendidih tu. Okay, kita just tekan je tutup periuk ni. Okay, supaya dia diam. Okay, so dia tengah build up pressure lah. Okay, so bila dia dah habis 6 minit tadi, okay, dia akan automatic off. So dia akan bunyi beep lah. Dia akan bunyi titit macam tu. So titit tu maksud dia dah habis masa.
dia akan terus pergi keep warm 12 jam. So anda just tekan cancel je, off je. Okey, nanti bila dah ada 6 minit tu saya akan sharekan lah. Okey. So sementara kita nak tunggu 6 minit, kalau anda ada pertanyaan boleh tanya sebab kan nanti kan kita terdiam je kat situ tak tahu nak cerita apa. Okey, nampak tak? Okey, dah mula nampak. Okey, nombor 6 tu dah ada. Okey, sebab tadi on kan. Okey, so sekarang dah ada pressure dekat dalam periuk. So nampak tak nombor yang bergerak-gerak? Okey, nombor yang bergerak-gerak tu adalah suhu di dalam periuk. Okey, so sekarang dia counting up. Okey, maksudnya suhu tu okey 70, 71, 72, 73. So dalam tu ada pressure. So keselamatan periuk Noxa bila kita masak dengan pressure, so dia ada lock tau. So selagi wap tak keluar, dia tak akan macam menyembur ke apa, tak adalah sebab dia lock. So keselamatan dia kat situlah. Kita tak akan boleh buka penutup periuk selagi wap dekat dalam periuk tu tak habis dikeluar, tak habis release, dia tak akan keluar. So tak apalah. Ada juga orang tanya bila yang bergerak-gerak tadi tu, nombor yang sekarang 88, okey. Masa tadi dia naik 50, 60, 70 gerak-gerak kan. Lepas tu dia cakap, "Kak, periuk saya rosak ke?" Timing dia turun naik. So 88 tu yang sekarang anda tengok adalah pressure dalam periuk, suhu tekanan dalam periuk, bukan timing. Timing dekat atas sekali tu, yang 005 adalah timing. So tadi kita buat 6 minit, okey, mid 6 minit. So sekarang dah 5 lah, dia dah counting down. Okey, so saya tunjukkan lagi function-function dia. Okey, function-function selain yang tadi tu saya guna untuk mid. Ni saya masak guna mid. Okey, so dia ada macam tadi saya cakap, periuk yang model baru dia tak ada button on. So dia automatic on selepas kita select apa-apa function yang kita nak, 4 saat auto on. So tak ada button on, jangan cari kat sini button on kat mana. Okey, so kat sini yang beza je periuk lama dengan periuk baru. Okey. Plus minus ni tak ada. Dulu tak ada. Dulu high pressure. So periuk lama saya pun dah tak ada. Okey, saya dah trade in masa bulan 12 dulu. Okey, ada orang tanya, sekarang ada tak lagi sistem trade in? Okey, saya jawab juga kat sini. Sekarang tak ada tak ada. Okey, dia dah buat promotion trade in bulan Disember yang lalu. Okey, sekarang tak ada trade in. So katalah you all punya periuk lama, ada periuk lama, tapi tak ada trade in, so dapatkan je lah yang baru. So ada 2. So nanti kalau ada trade in, nanti lain kali trade in je lah. Okey, macam saya hari tu, saya memang trade in saya punya periuk untuk ambil satu yang baru. Okey, sebab yang lama tu sebenarnya bagus, tapi yelah nak buat apa banyak-banyak kan. So saya just ambil yang baru supaya bila yang baru kita buat demo ke apa ke, kita senang, kita nak tunjukkan dengan kawan-kawan kita, dengan customer-customer kita model baru. So nanti kalau kita tunjuk model lama, nanti tiba-tiba dia beli dapat model baru, kita pula tak familiar dengan model baru. So saya trade in je yang lama. Okey, so kita nampak kat situ dah masuk 4 minit. So dia dah counting down. Okey, so plus minus. Okey, plus minus ni periuk yang lama tak ada. Dulu dia high pressure je. Okey, so yang periuk yang baru saya terangkan function dia sikit. Okey, so manual. So kalau anda nak tekan manual pun boleh. Maksudnya high pressure. Kalau periuk lama high pressure, dekat periuk yang baru manual. Lepas tu plus minus untuk kita adjust masa dia. Okey, so kita boleh nampak kat sini dia punya tadi tu suhu 88, dia dah mula turun kepada 78. Sebab apa? Sebab masa tinggal 3 minit lagi. Okey, so button yang pertama ni tadi, yang sebelah kiri bawah adalah function button stir fry. Okey, button stir fry ni guna dia untuk tumis goreng. Bahasa Inggeris dia, bahasa Jawa dia stir fry. Bahasa Melayu dia tumis goreng. So tumis goreng ni sama macam fungsi kita dapur gas kita lah. Okey, tapi kita boleh straight away tumis dekat dalam inner pot. Periuk dalaman tu kita panggil inner pot. Okey, stir fry, fungsi stir fry tumis goreng. Okey, so satu lagi function yang baru. Okey, function yang baru dalam periuk model baru, dia ada kat sini. Kalau anda tengok, okey, saya zoom dekat sikit. Okey, ada less, ada normal, ada more. More tak nampak lah sebab silau. Okey, dia ada 3. Less, normal, more. Okey, less, normal, more ni adalah macam api kecil, api sederhana, api kuat. Macam itulah lebih kurang. Tapi tak adalah api kuat macam gas kita. Okey, so macam ni, macam kalau kita tumis ni, kita tak nak hangus ke, tak nak dia cepat sangat. So kita pakai api less lah. Less tu maksudnya tumis macam
macam ni, perlahan lah macam tu lah. Okay, api kecil, api biasa, normal, api kuat macam tu. So, saya kalau stir fry, saya memang guna yang more. Nampak tak? Okay, sekarang ni saya pakai function meat ni, saya punya api more. Okay, maksudnya cepat lah. Okay, kuat. Okay, so tinggal 2 minit sabar. Okay, so stir fry ni tumis goreng. Tak perlu tutup penutup ni tak perlu kita letak. Kita tumis tak perlu penutup Okay, low pressure, tekanan rendah. Okay, tekanan rendah ni untuk macam seafood lah, ketam, udang yang tak perlu tekanan tinggi. Okay, masak dia pun macam ketam 4 minit, low pressure macam tu lah. Okay, so nanti masa dah tinggal 1 minit, nanti saya akan anda tengok baik-baik, lepas 1 minit dia akan terus pergi keep warm. Okay, so dia punya suhu pun dah kira turun. Okay, dah 50 dah tekanan. Okay, sebab masa nak tinggal 1 minit. Okay, so nanti kita akan sambung. Tadi saya sambung fungsi stir fry kan. Nanti bila kita masak nasi 8 minit, kita tunggu lagi. Kita boleh bercerita, sambungan lagi button-button tu. Okay, sebab ni tak sabar nak tunggu 1 minit. Okay, so dia punya suhu pun dah mula turun. Okay, macam tu lah. Okay, so nanti kita tengok je dia akan terus off, bunyi titit, terus keep warm lah. Okay. Nak bagi dengar bunyi tu. Okay, so bila 12 jam ni maksudnya keep warm. So kita tekan cancel je. Sebab selagi kita tak tekan cancel, dia akan sentiasa bunyi titit, titit macam tu. So kita cancel. Okay, so tadi kita masak menggunakan sekejap saya nak tutup charger kejap. Okay, so tadi kita masak ayam tadi guna fungsi meat kan. Maksudnya tekanan lah. So kita kena buangkan tekanan. Okay, buangkan tekanan tadi kita dekat sebelah sini. Kita just gerakkan tombol. Okay, gerakkan tombol macam ni. Jangan letak tangan dekat atas ni Jangan letak kat tangan atas ni sebab uap panas akan keluar dekat atas tu. Okay, so kejap saya pusing ke sini. Okay, macam mana? Nak pegang telefon. Okay, nak pusing. Okay, ni kita just gerakkan jauh sikit. Okay, macam tu. Okay. Kita biarkan dia berdiri pada dia punya takuk-takuk tadi tu. So dia akan stay. Okey, jangan takut. Okey, dia ada stay sampai dia habis. Kalau takut, anda boleh buat macam ni ambil senduk, lepas tu kalihkan dia punya tombol. Okey. So lah kalau takut lah, tapi sebab macam saya dah biasa, tak apalah. Okey, so kejap je sebab ayam tu tadi tak banyak air pun. Okey, so bila tadi kita ada dengar satu tik. Okey, tik tu adalah floating bath dekat tepi, dekat dalam ni. Okey, kalau dia dah turun tu maksudnya kita dah boleh buka dia. So dah release wap semua, kita boleh buka penutup. Okey, buka ke belakang ke belakang. Okey, buka. Okey, so kita tengok ayam kita tadi dengan kentang dah empuk. Okey, jap saya letak tutup dulu. Okey, so ayam dengan kentang ni dah empuk Sekarang proses kita nak masukkan santan. Okey, so ni kentang dah empuk lah. Okey, so sekarang kita tukar fungsi stir fry balik. Ni fungsi stir fry semula sebab nak biarkan dia mendidih dan masukkan santan. Okey, so saya masukkan santan lah. Okey, santan ni boleh adjust. Saya pakai santan kotak aje. Okey, senang nak simpan pun apa semua senang. Okey, so masukkan santan. Nanti saya akan adjustkan air dia ikut kepekatan kuah yang kita nak lah. Okey, so kalau ayam banyak mungkin kita boleh habiskan 1 kotak lah. Okey, saya habiskan 1 kotak. Okey, tak ada siapa nak komen kat situ. Macam sunyi pula, tak ada komen. Okey, komen lah sikit. Okey, daripada mana, hari ni masak apa. Okey, so saya akan tambah, nak tengok dia pekat dia macam mana, saya tambah air sikit lagi lah. Okey, sebab ayam ni seko tadi. Okey, nanti bila dah mendidih tu, saya akan masukkan cube ayam. Cube ayam saya masukkan 2 cube ayam. Ataupun kalau nak letak garam boleh. Okey, kejap ambil cube.
Okey, sementara dia tunggu dia mendidih. Okey, masukkan cube ayam. Okey, sekejap tiba-tiba tak boleh buka cube ayam. Okey, letakkan 2 cube lah. Saya letakkan 2 cube sebab ayam seko. Okey. So, proses dia macam tu je, letak cube ataupun nak letak garam. Sebab ni kita tak boleh nak rasa kan. Okey, so garam tu nanti kita dah buka ni baru adjust lah. Okey. So kacau. Okey, so nanti saya akan terus alihkan periuk yang ni sebab saya nak masak nasi. Nanti anda tunggu lama pula kita nak tunggu ayam ayam ni sampai masak kuah kan. Okey, so dah letak cube. Okey, kita masakkan itulah tadi. Masakkan santan dia sekejap. Okey, lepas tu nanti kita boleh masukkan yang kita punya ni tadi, bahan-bahan kita ni. Okey, nanti kita boleh masukkan ni. Okey. Okey, nanti saya angkat nanti saya akan angkat sebab cara tadi saya dah tunjuk. Okey, so nak tunggu nak tunggu dia masak santan dengan lama kan. Sebab saya nak tunjukkan masak nasi pula. Nasi tu hasil dia nanti saya akan share dekat sebab nanti kalau siapa yang sudi nak tunggu 8 minit boleh je, kita nak sambung function tadi tu kan. Okey, so ni saya akan masakkan nantilah kemudian, tapi ni proses dia dah selesai. Saya cuma nak tunggu masakkan santan. Lepas tu santan dah masak, saya akan masukkan last kali inilah dengan ada cili merah. Okey, cili merah. Okey, so saya offkan dulu. Okey, nanti saya sambung proses dia. So bila dah masak ni, dah masuk tu semua, kita boleh offkan je lah. Ni off. Okey, so saya akan pindahkan sekejap. Okey, anda stay dekat periuk ni kamera. Okey, so saya akan tukar inner inner yang ni saya tukar. Inner yang lain lah. Okey, saya ada 2 inner. Okey, so ni kita nak masak nasi minyak. Okey, so kita tumis dulu. Tumis, tekan stir fry. Okey, 30 minit dia automatic set lah. Okey, kat situ. Okey, kita panaskan minyak. Lepas tu kita masukkan minyak sapi. Lepas tu masukkan pelantar sikit. Okey, resepi ni ikut resepi mana-mana pun yang anda nak. Okey, ni style, ini cara saya lah. Okey, sebab kadang-kadang bila kita ikut satu resepi, lepas tu tiba-tiba bahan tak ada pula. So kita kombinasi resepi-resepi lah. Okey. Okey, ni saya masukkan pelantar sikit, minyak sapi dengan minyak masak. Okey. So tunggu dia tu lah. Tunggu dia cair. Okey, so tunggu minyak panas. Okey, dah panas lah sebab tadi kita dah masak. Sebelum ni tu tadi dia dah masak kan. Nampak jauh sikit dia macam tak. Okey, so masukkan kamera mama tu. Pusing-pusing lah orang. Kejaplah. Okey, masukkan rempah tumis ni. Rempah 4 sekawan. 3 ke? 3 ke 4 ke ikutlah. Kalau kita kat rumah kita ada 3, masuklah 3 kan. Kadang-kadang time PKP ni barang-barang susah nak cari. Okey, masukkan penumis tu, rempah tumis 4 sekawan. Okey, masukkan tu tumis.
So masukkan bawang dia lah. Okey ni. Bawang besar. Halia ni tumis sekali lah. Ni serai, halia, bawang putih, bawang besar. So senangnya periuk ni sebab dia boleh tumis dekat sini. So kita tak perlu nak, orang cakap tumis darat. Tumis darat tu tumis dekat luar, lepas tu baru masuk dalam periuk kan. So periuk ni dia boleh tumis terus dekat dalam. So kita tak apalah. Tak perlu nak tumis-tumis kat luar lah. Okey. So tumis, tunggu sampai dia naik bau. Okey, ni dah naik. Kalau siapa yang ada daun pandan, tumis sekali daun pandan. Tapi kat sini susah nak cari daun pandan. Tanam pun tak ada. Okey. Tunggu dia layu kejap. Okay, so nanti kita akan masukkan air, masukkan apa semua Okey, ni tumis dulu. Okey, supaya tunggu dia layu sekejap. Okey, bila dah layu kita masukkan kita punya beras. Okey. Beras ni tadi saya dah rendam. Beras extra long tadi tu, jasmine tadi tu, dah rendam 15 minit ke 20 macam tu Okey, yang ni 6 cup periuk nasi kita tu. Cup nasi tu. Okey. Okey, so ada orang tanya dengan saya, selalu masak nasi tak apa, ada lembik, ada keras, ada mentah, ada yang berkerak lah apa semua kan. Okey, so kalau beras basmati, air dia lebih satu suku daripada beras. Okey, ni tadi saya pakai 6 beras 6. Ini cara saya Kalau anda ada resepi ataupun cara yang otak-otai ni, malu kalau otak-otai tengok saya punya cara masak ni sebab ni cara saya, okey. Kalau anda ada cara yang baik, yang lebih baik daripada saya, resepi yang lebih sedap, boleh pakai resepi masing-masing. Okey, tapi saya nak tunjukkan penggunaan pakai periuk Noxa lah. Sebab saya banyak followers yang dah ada periuk Noxa tapi tak gunakan secara maksimum sebab takut, lepas tu tak tahu apa semua kan. Okey, so saya letak tadi 6 cup. Okey, kalau siapa yang baru-baru nak belajar, direct terus guna cup dia lah. Okey, kalau macam tadi 6. Okey, 6 saya akan masukkan air. Sekejap 1. Kan kira salah pula. 2 3 4 5 6. Okey. Okey, so kalau masak nasi beras biasa, kalau beras 6, air mesti lebih 1. Okey. Tapi kalau masak beras basmati, lebih 1 suku. Okey, ni tadi dah sama kan? 6, maksudnya dia lebih 1 suku. So, lebihkanlah 1. Sorry, saya nak letak susu. Susu tu termasuk dalam air lah. Okey, 1. Satu setengah pun boleh sebab dia basmati Okay, so kita kacau. Okay, saya letak 2 cube sebab 6 nasi ni. 2 cube ayam. Dua Okey, 2 cube. So nanti kita tunggu 8 minit masak nasi. Okey, so tengok saya tengok ada yang lupa tak? Okey, saya lupa. Saya nak masukkan sangkuit oren ni. Sangkuit 1 sudu. Ini saya pun tak ingat, saya ambil resepi kat Google je. Okey, 1 sudu untuk buat dia rasa dia lah. Okey.
Okey, buat dia bau wangi. Okey, satu sudu. Sangkut. Okey. So, semua dah, tak ada bahan yang tertinggal. Okey, kacau. Lepas tu kita nak masak. Okey. Okey, so tutup. Okey, kita matikan on apa ni, cancel dululah. Cancel. Lepas tu kita masak 8 minit. Okey. Okey. So kita guna rice. Okey, dua kameraman tengah menjaga dua kamera. Minta maaf dia terpusing-terpusing tu sebab dia jaga dua kamera. Okey, so masak nasi tekan rice Tekan rice. Okey, dah ada 8 sebab saya dah memang set siap-siap 8 minit. Okey, so sekejap saya nak basuh tangan. Okey, nanti saya akan terangkan function sambungan tadi. Okay, so siapa yang dah tengok tu, yang tengah tengok, tak ada bateri ke tadi? Tak ada 17. Okay, bateri cepat habis ni kalau kita buat live ni. Okay. Tak bawah ni sampai. Tak ada berdiri. Okay, so nanti saya sambung function tadi. Okay, kalau siapa ada nak tanya ke apa ke, boleh je lah tanya. Okay, macam tak ada orang tanya. Tapi orang ramai menonton. Okay, terima kasih pada yang ramai yang menonton sama saya. Okay. Ada komen kat sini. Terima kasih berkongsi resepi. Okey, saya saja je santai-santai petang-petang ni sebab saya ramai follower saya yang dah ada periuk noksa. Okey, sebab saya memang dah 7 tahun menyupply. Betul, boleh ayat dia menyupply. Okey, saya dah 7 tahun supplykan periuk tekanan jenama noksa. Okey, so saya ada ramai followers yang mengikuti saya, nak tengok resepi, nak belajar guna. Okay, kadang-kadang ada kawan-kawan kita beli main kutu ke apa ke, tapi tak pandai guna. Kadang-kadang takut. Okay, takut simpan kat kotak, lepas tu tak guna. Okay, so sebab saya ada, so sambil-sambil saya mengajar diorang yang dah beli daripada saya tu, so mungkin anda yang lain yang belum ada mungkin terasa ataupun nak mendapatkan periuk ni. Okay, sebab kami suka berkongsi sebab periuk ni sangat mudah untuk kita membantu kita masak lah. Okay, setiap hari, bukan saja bulan puasa ataupun bulan raya, setiap hari pun kita boleh guna. Macam saya memang guna setiap hari masak. Okay, so kalau ada pertanyaan, okay, boleh kat situ. Ni anak saudara saya cakap lapar. Tak apalah, tunggulah bukan lama lagi. Ni dah pukul 6. 1 jam lebih je lagi. 1 jam 16 minit. Dekat sini buka 7.16. Okey, terima kasih. Saya punya anak saudara anak saudara pun datang menonton. Okey, ayam masak apa? Hantar kat akak sikit. Boleh kak? Kalau akak ada, saya post laju, nanti sampai dekat akak, mungkin ayam tu dah basi. Boleh, tak ada masalah je nak post. Tapi nanti sampai tak adalah rupa ayam yang saya masak ni. Okey, bergurau petang-petang. Okey, ayam tadi saya masak kurma Kak Gayah Ariana tanya saya, ayam masak apa? Ayam tadi saya masak kurma, kurma ayam. Okey, saya belum masak lagi kurma ayam sebab saya dah ketepikan dia. Okey, nanti saya sambung ayam tu untuk saya tunjukkan gambar je. Okey, so nak tengok lagi ada siapa yang komen ke apa ke, kadang saya terlepas pandang Okey, siapa yang dah apa tu belanjalah love ke, kan ada love kat tepi tu kan. Cuba tekan lama-lama love tu. Nanti ada banyak love keluar. Boleh tak? Siapa yang ada sekarang yang tengok saya ni, dekat sebelah kanan tu ada button love. Button love ada tak, ataupun button like ke, anda tekan kat situ lama-lama nanti ada banyak love. Okey, ada banyak bagus siapa yang tekan love tadi. Boleh tak ramai-ramai tekan kejap, saya nak tengok hujan love kejap dekat sini. Bagus. Okey, ada love wala sebiji-sebiji je, cuba tekan lama-lama. Okey, tekan lama-lama ataupun tekan laju-laju. Bagus. Ada love banyak. Okey, so kita tunggulah sebab kita nak masak ni lama tau, 8 minit. Okey, kalau kita tak berceloteh nanti kan
bosan pula kan. Nanti kan saya kat sini macam tu, apa tu, asyik fokus kat periuk je. Apa Larus ni buat masak, tak ada cerita apa-apa buat lawak-lawak petang. Okay, so siapa yang menonton dengan saya boleh share. Bagus-bagus, dah mula pandai belanja love, belanja like kat situ. Tekan love tu lalu laju, barulah cantik kita punya wall. Okay. Okay, so okay, saya nak tengok komen-komen yang kat atas tadi dah terlepas. Okay, so siapa yang dah tengok tu share, okay, tekan love lama-lama sikit, banyak-banyak kali. Okay, nanti akan ada keluar banyak seronok. Okay, bagus. Terbaik lah. Ada love. Okay, nanti saya share gambar love tu yang banyak-banyak tu Okay. Okay, so jap saya nak tengok komen kat sini. Kalau ada nak berkongsi, anda semua daripada mana? Okay, PKP anda kat mana? Hari ni masak berbuka apa? Bolehlah type kat situ. Sementara kita nak tunggu nasi kita masak 8 minit. Okay, terima kasih siapa yang tengah join saya punya live. Okay, share dekat Facebook masing-masing. Okay. Okay, baru teringat ada live, baru tengok. Okay, tak apa. Terima kasih Kak Marjan. Okay, siapa ni ramai Hazlina Harun, Fiza Bakeries, Amazu, Maimunah, Faridah Teh Abu. Okay, saya bacakan siapa-siapa yang ada kat sini Khadijah dan Rosli, Hamimah Jaafar, thank you. Halijah, Siti Aisyah, Mas Roha. Oh, banyak rupanya saya tak baca lagi. Okay. Okay, so Rokia, Haniza, okay, Kak Masri, thank you. Aisyah, okay, May LC, okay, Ina Zuki, okay, Kak, macam mana set nasi 8 minit saya tak faham. Okay, so ada Norayu tanya macam mana set nasi. Okay, nasi kita tekan dekat rice ni. Okay, tekan kat rice. Kalau nak pergi turun naik masa, kena tekan tambah dengan tolak. Okay, pergi dekat rice. Tengok kalau factory setting, maksudnya mula-mula kita beli periuk ni, factory setting adalah 7 minit. Tapi saya suka masak nasi 8 minit. Okay, ada orang masak 5 minit, ada masak 7 minit. Tapi saya suka 8 minit. So, saya programkan rice, dia akan keluar 7. Lepas tu saya pergi plus. Plus dia akan naik 8. Okay, biarkan 4 saat, dia akan on. Dia akan automatic on. So, dia dah set dalam memori. So, next time kalau kita pakai function rice juga, dia akan keluar yang 8 ni lah. Sebab 8 ni kita dah memori dekat dalam periuk kita. Dia boleh memori sehingga 3 timing lah. Okay, so kalau macam saya, rice tu, rice nasi biasa, apa-apa jenis nasi 8 minit. Okay, kalau masak nasi impit 30 minit. Okay, kalau masak nasi apa lagi? Nasi impit 30 minit, nasi biasa 8 minit. So saya akan teruskan setkan memori dekat situlah. Okey, so masa first tadi nak tumis tekan apa baru masuk. Okey, Siti Aisyah, terima kasih pertanyaan kat situ. Okey. So nak tumis tekan stir fry Siti Aisyah, tekan stir fry. Lepas tu biarkan 4 saat, dia akan automatic on. Tak ada button on dekat periuk yang baru. Okay, so bila dah panas, nanti dia akan keluar hot dekat sini. So kita tumis lah. Jangan biarkan inner pot kita panas. Bila kita mula je tekan stir fry, kita dah boleh masukkan kita punya minyak. Minyak kita lah. Okay, so jangan biarkan periuk tu. Okay, saya beli tapi belum guna. Okay, Suhana Osman, beli, guna. Sebab saya selalu tunjuk live ni. Boleh je lah follow saya. Okay. Okey, lepas tu S. Nur Jaini, terima kasih. Nur Hidayah, Nur Rihan, okey, Mas Niza, Asma, okey. Saya baca dulu siapa yang watching ni. Nur Suhana, Hafsah, terima kasih. Share dekat Facebook masing-masing. Okey, siapa yang belum ada periuk, saya nak bagi offer bulan ni, siapa beli periuk saya nak bagi free gift. Okey, free gift adalah senduk kayu atau senduk plastik kat saya ada stok senduk kayu dan senduk plastik. Okey, nanti saya share kat komen lah kot, tak sempat. Wah, bestnya banyaklah love. Okey, lepas tu beli periuk secara cash saya akan bagi special price. Okey, lepas tu saya ada buat kutu. So kutu lebih mampu milik lah. Siapa nak pakai cepat kena beli cash. Okey, so sambung lagi Siti Nuriah, Nur Aini, terima kasih. Okey, saya dah beli lama tapi tak pandai nak guna sebab takut. Okey, jangan takut.
Ikut je sebab okey, kalau siapa yang takut, saya ada satu grup PJJ, grup support. Saya bila orang beli periuk dengan saya ada satu grup support, kita panggil PJJ Noksa. Okey, PJJ tu pengajian jarak jauh, betul. So walaupun dekat mana dia berada, macam saya masih supply dekat dekat Sabah, ada kita ada supply kat Sabah, Sarawak, satu Malaysia lah, JB, Seremban, kat mana Perak, semua kita supply satu Malaysia. Okey, lepas tu kalau dia jauh, dia tak pandai nak guna, kita ada group support step by step. Okey, cuma group tu nanti boleh apa tu? Boleh PM saya lah macam mana nak join group tu. Okey, saya kenakan bayaran RM20 sahaja. Siapa yang tak beli dengan saya nak masuk bayar RM20 group PJJ Noksa. Tapi siapa yang beli dengan saya memang bagi free Saya akan free add dia kat dalam PJJ Noksa. Okey. Okey, so siapa yang dah beli dengan saya, lepas tu saya terlupa nak masukkan WhatsApp saya, nanti saya add. Okey, Kak Mah tanya macam mana set 8 minit. Okey, tadi saya dah hajar. Okey, automatic on sendiri ya, automatic on sendiri, dia tak ada button on. Okey, 4 saat automatic on. Okey. Okey, so terima kasih Noi, terima kasih Noi menonton adik ipar saya dekat Brunei dia pun rajin guna Noksa. Macam-macam lah dia masak rendang, okey. Adik ipar saya, dia dekat Brunei, dia rajin masak macam-macam guna periuk Noksa. Okey. So siapa-siapa yang dekat Brunei tu bolehlah contact adik ipar saya. Okey, periuk yang baru ni berapa RM, kalau kutu sebulan berapa. Itu kalau berapa RM berapa kutu tu nanti PM tepi PM tepi kalau ada siapa-siapa nak open group ke apa ke, saya sedia membantu Okey, so dah tinggal 4 minit. Okey, saya sambung tadi function-function dia sebab kadang-kadang ada orang, alamak periuk ni ada pernah nampak tapi macam mana besar ke kecil ke. Okey, saya sambung inner pot. Inner pot tu adalah periuk dalam dia tadi yang kita buat tumis tu. Okey, inner pot dia besar 8 liter. Okey, ulang sekali lagi 8 liter. Sebab yang kat luar ada pressure cooker tapi separuh pressure cooker periuk dalaman dia tu 6 liter. So yang ni adalah 8 liter. Okey, so saya sambung ataupun saya ulang sekali lagi, mungkin ada yang baru masuk. Okey, stir fry adalah fungsi tumis goreng. Okey, tak perlu letak tudung. Okey, stir fry tak perlu tudungkan dia. Okey, just biarkan dia buka. Okey, low pressure adalah tekanan rendah. Tekanan rendah ni saya jarang gunalah. Okey, saya suka masak cepat. Tekanan rendah ni macam ketam, masak ketam 4 minit low pressure macam tu lah. Okey, kek, kek boleh masak kek tau. Kat dalam ni lepas tu kalau periuk yang lama dulu bila masak kek dia akan bunyi tit macam tu. Macam semaknya telinga bunyi kan. Okey, tapi periuk yang baru ada function kek. Kek memang gebu-gebas. Okey, kalau siapa nak tengok kek boleh pergi dekat saya punya Facebook album. Okey, dekat situ ada pressure cooker ataupun resepi. So boleh tengok saya punya hasil-hasil masakan dekat situ. Okey. Lepas tu boleh buat kek. Okey, so kalau kita nak masak apa tu? Ayam, daging, kita guna fungsi meat lah. Okey. Meat ni kalau tadi kita masak ayam biasa, kita masak 5 minit. Kalau ayam pencen bagi 30 minit. Okey. So meat lagi daging. Kalau daging buat 20 minit. Macam tu lah. Okey. So kalau nak raya senang. Saya selalu empukkan daging kat dalam ni, lepas tu nanti kacau, nak buat rendang kacau dalam kuali besar lah. Senang kan? Okey, sup tu yang kat atas kali ni sup tulang. Okey, sup tulang 40 minit je. Kalau kita masak sup tulang kat dapur dalam 2-3 jam baru empuk, betul tak? Okey, kat sini senang, masak 40 minit, 30 minit dah. 30 minit, 40 minit macam tu ikut gigi anda. Kalau gigi macam apa tu kuat sikit, macam liat-liat nak tarik-tarik tu 30 minit. Tapi kalau nak betul-betul lembut, bagilah 40 minit ke 45 minit macam tu. Okey, so tinggal 1 minit lagi. Okey, 1 minit, 1 minit. Macam apa? Macam lelong pula kan. Okey, ni rice masak nasi. Okey, lepas tu multigrain ni macam bijirin. Bijirin tu nak masak bubur kacang hijau, bubur pulut hitam. Okey, porridge ni masak bubur. Okey, nak masak bubur lambuk. Bulan puasa masak bubur lambuk. Semalam saya ada share live, kita orang punya team kita masak bubur lambuk semalam. Okey, boleh tengok saya ada share akan video live dia. Okey, steam ni ada 2 cara. Steam adalah satu bakar, satu lagi kukus. Macam contoh kalau kita buat dodol 2 minit, kita pakai fungsi steam. 2 minit senang nak raya nanti buat dodol 2 minit je. Tak payah berpeluh kacau dekat kawah. Okey, slow cook saya jarang gunalah. Okey, slow cook ni
sakit kucing. Sakit kucing kacau Okey, slow cook, masak perlahan. Okey, masak perlahan. Okey, so okey, dah masak nasi kita. Okey, so bila dia masak dia akan berbunyi. Okey, hai Kak Liza, hai Sal. Okey. So dia akan bunyi titit. So kita cancel lah kat sini. Cancel tu macam off lah. Okey. Okey, so kita off, kita akan lepaskan wap. Okey, so bila kita off, kita lepaskan wap dia, gerakkan tombol tadi. Hop. Okey, kejap Okay. So kita lepaskan wap dia Sebab apa kena lepaskan wap? Okay, sebab dia ada safety lock. So bila wap dah habis keluar, baru dia akan boleh buka. Okey. Bila wap dah habis baru boleh buka periuk kita. Okey. So kalau ada pertanyaan ke apa semua, boleh boleh komen dekat situ, nanti saya jawab. Okey, macam tadi pun saya pergi scroll balik atas baru saya nampak komen Okey. Okey, so kita tunggu wap dia habis keluarkan wap, baru kita buka Okay, so siapa-siapa tak nak komen ke hari ni you all masak apa? Hari ni saya masak nasi minyak dengan kurma ayam. Dia orang tak nak ayam masak merah. Okay, sebab hari tu dah masak ayam masak merah. Okay, dia nak ayam kurma. So saya pun ada kesempatan lah buat live. Okay, so sementara tunggu wap tu, saya nak share apa tu? Dia punya acar. Acar dia senang je. Saya pakai carrot, lepas tu pakai timun jepun, iris panjang-panjang, lepas tu letak bawang besar. Lepas tu nanti saya akan letak cuka sikit, garam, gula, lepas tu saya sejukkan dalam peti ais. Kalau anda suka pedas, boleh potongkan cili merah. Okey, so bila dah habis wap dah habis, tombol ni tadi dah habis wap, dia akan bunyi macam tik lah. So maksudnya floating valve kat dalam ni dia dah turun. So bila floating valve dah turun, kita boleh buka. Okey, buka. Nanti kita tengok kita punya nasi Sekejap. Sekejap. Okey, so saya buka. Tara. Cantik. Dia nampak? Okey, sekejap ni nasi kita. Okey, so bila nasi dah masak. Okey, nasi dah masak, kita jangan gaul dulu. Kita nak letakkan pewarna. Okey, nasi minyak dia ada warna kuning-kuning kan? Okey. Saya letak pewarna kuning. Okey, so macam mana nak letak pewarna kuning? Okey, so kalau kita pakai beras basmati, kita tak nak dia apa? Tak nak dia orang cakap patah kan? So macam saya nak letak pewarna ni, saya lubangkan dulu dengan ni. Okey, senduk ni saya buat macam ni. Okey, saya lubangkan dia dulu. Nanti saya letaklah pewarna kat dalam lubang tu. Okey. Jangan kacau dulu. Okey, Kak Long boleh screenshot gambar ke? Telefon sambil live sambil screenshot boleh ke? Tak boleh screenshot screen kat dalam macam ni. Okey, tak apalah. So hari ni kita tengok Mama boleh tak? Oh tak, sebab nak ambil gambar. Okey, tak apa. Okey, so saya dah buat lubang-lubang. Okey, jap saya Kak Long tolong pegang. Nak naikkan cat. Jangan goyang-goyang, nanti dia orang semua pening. Okey, angkat telefon dia orang sekejap. Okey. Okey, so okey. So ni nasi ni tadi kita letak pewarna Pewarna saya pakai ni. Sebab ni saya ada pewarna apa ni? Yellow egg. Egg yellow untuk nasi Arab. So pewarna kuning telur untuk nasi Arab. So saya guna je lah. Okey, Kak Long pegang. Okey, kejap. Kejap. Jangan goyang-goyang, nanti semua audience kita pening. Kejap. Stay. Okey. Okey, so saya letakkan pewarna. Nak ambil gambar nasi yang dah siap. Okey, ni dia punya pewarna tu serbuk. Okey, so saya letak kat dalam yang lubang tadi yang bulat-bulat tu. Saya letaklah. Okey, nanti kita akan tunggu dia, tutupkan dia 1 minit supaya warna dia tu meresap. Okey, nanti kalau yang ni tak meresap lagi, nanti dia jadi apa? Alamak, banyak sangat pula.
dia jadi semua nasi tu warna kuning. Okey, ni kita nak macam nak belang-belangkan je. Maksudnya ada yang warna krim tu, yang warna asal, ada yang warna kuning. Okey, so macam tu dah warnakan kuning. Okey, ada satu lubang lagi yang tak masuk. Okey, ni. Okey, dua. Sekejap kita warnakan kuning. Okey, kalau ada yang warna yang cecair tu boleh juga, yang liquid. Okey, ni sebab saya kat rumah punya dah susah nak pergi kedai cari warna kuning, tak ada. Okey, so saya tutup sekejap. Nak bagi wapkan dalam 1 minit 2 minit macam tu. Okey. Okey. So sardin telur goreng. Okey. Hakam hari ni okey, Hakam share hari ni dia berbuka sardin telur goreng. Sedap juga kan sardin telur goreng. Okey, mungkin boleh masukkan dekat menu. Okey, menu besok ke. Lama lagi kan kita nak berbuka dalam bulan puasa ni. Okey, so sementara tunggu 1-2 minit. Okey, nak tengok kat situ ada lagi tak orang komen. Okey, siapa nak komen? Okey, so tak ada nak komen. Okey, so tadi saya dah sampai dekat mana tadi? Okey, so function dia semua saya dah share kan. Okey, so rice, masak nasi 8 minit. Okey, boleh masak nasi impit senang. Kalau nasi impit yang segera tu boleh masuk. Kalau yang paket kecil tu 33 paket boleh terus masuk untuk kita masak sekali jalan lah. Ataupun paket yang besar 6 pun boleh muat. Okey, so apa lagi? Multigrain tadi dah cakap. Masak bubur kacang hijau, bubur pulut hitam. Okey, porridge ni masak bubur tadi bubur lambuk. Okey, nanti boleh tengok dekat Facebook saya, dekat wall saya semalam tim kami buat bingka labu dengan bubur lambuk. Okey, boleh tengok balik semula. Okey, steam untuk buat dodol. Okey, satu lagi fungsi steam tadi saya cakap fungsi steam ni dia ada dua lah. Okey, steam kukus dengan steam bakar. Okey, steam bakar tu macam kita buat dodol steam 2 minit. Okey, kalau kita nak masak bihun, okey, bihun yang keras-keras kejung tu kita basuh, kita tak perlu rendam. Okey, kita pakai fungsi steam, kita pakai stir fry. Okey, contoh saya nanti bila-bila mungkin akan datang saya boleh kongsikan nak masak bihun express. Bukan bihun express apa? Bihun 3 minit. Okey, so bihun tumis macam biasa bahan-bahan dia. Lepas tu kita masak kat steam ni 3 minit, memang lembut gila Bihun tu tak perlu kita rendam pun, just basuh je. Okey. Okey, so slow cook, masak perlahan lah. Okey, saya tak nak masak perlahan. Saya beli periuk ni sebab nak masak cepat. Okey, so siapa nak masak perlahan bolehlah guna fungsi slow cook. Okey, so apa lagi function yang saya tak share? Okey, so function delay, dia ada satu function delay timer. Okey, so saya tak kongsi lagi lah sebab delay timer ni kalau orang-orang yang baru tu mungkin dia akan confuse. Delay timer ni pelawat masa. Maksudnya kita boleh nak masak, macam contoh kita nak keluar tapi kita takut terlupa nak masak sup tulang. So kita lewatkan pemasa dia. Contoh kita dah siap-siap masuk sup tulang kat dalam tu. Okey, mungkin 30 minit lagi. Okey, katalah kita tidur. Okey, contoh tidur, kita hari ni nak buka puasa sup tulang. Okey, lepas tu kita nak rehatlah kejap, mungkin sakit kepala ke apa ke, takut kita tidur terlajak. Okey, tidur terlajak nanti buka, alamak tak masak lagi sup tulang aku. So, okey, katalah kita tidur pukul berapa Susah pula nak bagi contoh. Okey, katalah kita tidur pukul 3, lama sangat pula pukul 3 sampai pukul 7 tak? Okey, contohlah pukul 5. Okey, 5 nak tidur dalam 1 jam. Mungkin sakit kepala ke nak tidur ke mungkin dalam 1 jam. Kita takut kita terlewat sebab kita sakit kepala kan, takut kita nak rehat terlebih. So, masa kita nak tidur tu dah siap-siap. Okey, alamak tak ada charger. Kak Long tak buka charger mama. Aduh. Ada tak kejap Buka tak? Sekejap Dah buka. Okey. Okey, sebaik tak off bateri dah tinggal 2%. Okey, so sambung delay timer tadi. Katalah kita tidur pukul 5. Okey, kita nak buka puasa pukul 7 kan. Okey, so kita masuk siap-siap pukul 5 tadi tu sebelum kita tidur, masukkan sup tulang. Lepas tu kita lewatkan masa. Okey, maksudnya dalam pukul 6 kalau kita tak bangun, kita nak suruh periuk ni masak siap-siap. Okey, so kita delaykan dekat sini 1 jam lah. Okey, kita delaykan sebab satu kali tekan dia adalah setengah jam, 0.5
25. So kita nak 1 jam, tekan 2 kali lah. So dia akan keluar kat sini 1 jam. Okay, bila kita tidur pukul 5, nanti 1 jam tu dia tak buat apa-apa lah. So pukul 6 nanti dia terus automatik masakkan sup tulang kita tadi. So katalah kita tak bangun pukul 6, terlajak sampai pukul 7. So sup kita masak lah. Sebab kita suruh, kita suruh dia masak pukul 6 tadi. Itulah gunanya delay timer. Okay, so siapa yang baru tak perlu lagi guna delay timer sebab nanti confuse. Okay, so function-function dia lebih kurang macam tu lah. Okay, so saya akan tengok saya punya nasi yang kita dah warnakan tadi tu. Okay, sekejap. Dulu. Okay, so dia dah macam beruap macam tu kan. Okay, kalau pegang. Okay, so kita kacau. Pakai senduk yang ni supaya dia tak patah, nasi tak patah. Okay, kita kacau. So nanti dia warna dia sikit-sikit je lah. So pakai yang apa ni, jejari dua ni, berjejari dua ni. So kita punya beras tadi tak patah lah. So kita gaul je, ratakan tadi warna tadi tu. Okay, dah masak nasi, minyak. Okay, gaul je. Okay, siapa yang dah ada periuk tapi takut nak guna tu, gunalah, tak payah takut. Masak yang senang-senang dulu. Okay, kalau siapa yang dah ada periuk tapi takut nak guna, mungkin boleh masak nasi impit ke. Okay, masak nasi impit, tak payah nak tukar-tukar function pun. Masak rice 30 minit. Lepas tu, tunggu berapa lama nanti baru lepaskan wap. Okay, dah jadi nasi minyak. Okay, so macam tu lah. Okay, bye. Okay, so nasi minyak dah masak. Nanti kita makan waktu berbuka. Okay, so ada kat situ ada yang nak tanya ke apa ke? Tak ada Okay, nanti kalau nak tanya siapa yang tengok kemudian yang live saya ni, maksudnya tengok video. Okay, so ini saya punya nasi apa tu? Nasi minyak. Okay, saya snap kejap gambar. Okay, snap gambar nasi minyak. Okay, so siapa yang dah ada periuk boleh try guna. Okay, so kalau ada pertanyaan ke apa, boleh komen kat situ. Okay, so ada lagi yang baru masuk ke? Okay, so siapa yang baru masuk, share Okay, selalu masak nasi minyak guna Noksa. Okay, betul. Okay, siapa yang baru masuk tu share lah. Share saya punya video ni. Okay, mak kat kampung dah pandai guna. Hari tu mak buat nasi kaya. Okay, dah pandai guna tu bagus lah. Okay, lepas tu cubalah resepi-resepi lain. Okay, so saya rasa saya sampai sini je. Okay, so boleh siapa yang baru masuk tu nanti boleh tengok semula lah saya punya video ni. Okay, masak nasi minyak hari ni request daripada Kak Ngah. Okay, Kak Ngah yang belanja. Kak Ngah yang belanja Okay, so saya just tumpang buatkan live ni supaya nak tunjukkan senang guna periuk ni tadi. Okay, masak nasi 8 minit, masak ayam tadi 5 minit. Okay, so saya sampai kat situ saja. Okay, apa-apa pertanyaan, okay, boleh WhatsApp, boleh komen kat situ. Okay, siapa nak main kutu ke apa ke, kita Roger PM tepi. Okay, selamat berbuka kepada semua. Okay, selamat berpuasa. Assalamualaikum.